إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله 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 يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله 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 يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله 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 يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله 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 يا ذا الجلال
والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'athuhu Allah ta'ala 'ala man yasha' faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u fit ta'uni fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahidi rawahul Bukhari. Dan daripada Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahawasanya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'uni, ai an haqiqati ta'un, haqiqatihi, yakni Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah tentang hakikat ta'un, apakah itu penyakit ta'un. Jadi ta'un ini adalah basrun yakhruju ghaliban fil abati ma'alahibin waswidadin hawalaihi wa qaqqanil qalbi wal qayyi, iaitu satu basrun, iaitu satu jenis macam jerawat ataupun gelembung yang keluar pada goliknya, pada ketiak, celah ketiak serta serak radang serta hitam sekitarnya, dan terasa pedih hati dan mutah-mutah. Itu yang disebut dalam lughatul hadis. Fa akhbaraha, yani fa akhbara Rasul sallallahu alaihi wasallam Aisyah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha annahu kana azaban, yani anna ta'una, bahawa ta'un itu adalah kana azaban, adalah ia azab, yab'atsuhu Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala utuskan, yang Allah Ta'ala turunkan. Yab'atsu ta'un, yab'atsu hadzal azaba ala man yasha,
di atas mereka yang Allah Ta'ala inginkan, di atas siapa-siapa hak Tuhan nak, iaitu min kafirin aw asin birtikabi kabiratin aw israrin ala saghiratin, iaitu di atas mereka hak Tuhan nak tu daripada orang kafir ataupun orang yang buat maksiat disebabkan buat dosa besar ataupun berterusnya buat dosa kecil. Ini di antara asbab kepada bala. Asbab kepada bala Allah Ta'ala turunkan ni adalah di antaranya adalah sebab golongan-golongan yang buat dosa, sama ada dosa besar ataupun berterusan buat dosa kecil. Faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Maknanya bala ni turun semua. Bala ni kena kepada semua. Satu tempat ni orang mukmin pun ada, orang yang buat maksiat pun ada, orang kafir pun ada. Tapi walaupun bala itu turun kepada semua orang yang kena kepada kawasan tersebut, tapi Allah Ta'ala jadikan dia faja'ala hadzal azaba rahmatan lil mu'minin. Tapi Allah Ta'ala jadikan azab ini, bala ini rahmat bagi orang mukmin. Rahmat bagi orang mukmin. Dan qala Syekh Zakaria ai ghaira murtakibil kabair, iaitu orang mukmin yang tak buat dosa besar lah. Adapun hak buat dosa besar nisbah dia disebut sebagai bala. Tapi nisbah kepada orang mukmin yang kena juga penyakit ni ataupun duduk dalam kawasan penyakit yang disebabkan yang diturunkan oleh Allah akibat daripada dosa yang dibuat, Allah Ta'ala jadikan rahmat. Maka falaisa min abdin yaqa'u fit ta'uni, maka tidaklah daripada hamba yaqa'u fit ta'uni, yang berlakulah, yang adalah fit ta'un, pada ta'un tu, pada tempat penyakit itu. Yaqa'u fit ta'uni maknanya sama ada ta'un tu kena kepada dia ataupun dia duduk dalam kawasan yang kena ta'un. Dia tak kena ta'un tapi dia duduk dalam kawasan yang kena ta'un. Fayamkuthu fi baladihi, lalu dia duduk pada tempat dia. Fayamkuthu fi baladihi, yakni fi baladil lati waqa'a biha ta'unu sabiran, hal keadaan dia bersabar. Hal keadaan dia bersabar, muhtasiban, dan muhtasiban, yakni muhtasiban rajian lil ajri wat thawabi minallahi ta'ala. Hal keadaan dia juga berharap aduk kira-kira pahala daripada Allah Ta'ala. Pahala dengan balasan. Yakni bisabrihi, dengan sabar dia tu. Sebab sabar ini adalah satu ibadat. Lalu dia duduk pada tempat tu, dia tak keluar, dia bersabar dan dia kira pahala. Dia anggap itu adalah satu balasan baik kepada dia. Ya'lamu annahu la yusibuhu, dan dia mengetahui bahawasanya hadzal azaba, bahawasanya ataupun sya'an sini, bahawasanya la yusibuhu, tidaklah kena kepada dia, tidaklah kena akan dia, akan mukmin ni, akan seseorang mukmin ni, illa ma kataballahu lahu, melainkan apa yang Allah Ta'ala tetapkan baginya, ma qaddarallah. Jadi dia duduk pada tempat ta'un tu, penyakit itu tu hak buat turunkan, Allah Ta'ala hak tetapkan, lalu dia tetap bersabar. Illa kana lahu mislu ajri syahidi, tidaklah dia duduk pada tempat tu, tidaklah daripada hamba tu duduk pada tempat tu, melainkan adalah baginya, bagi hadzal abdi ni, bagi hamba ini ni, mislu ajri syahidi, seumpama pahala orang yang syahid. Orang yang syahid, mana kalau dia mati kena ta'un tersebut, disebabkan sabar dia mati serupa dengan orang mati syahid. Dan kata setengah ulama, wa in mata bi ghairi ta'uni, dan sekalipun dia mati bukan disebabkan ta'un, fa innahu haitsu kana mausufan bima asyara ilaihil hadithu, tapi syarat dia bersifat dengan apa yang diisyaratkan oleh hadis, min qasdihi sawaballah, iaitu dia qasad, dia duduk, dia bersabar, dia tunggu, dia berharap pahala daripada Allah Ta'ala. Arifan annahu law waqa'a bihi fa bi takdirillah, dan dia tahu bahawasanya jika berlaku perkara tersebut maka itu adalah takdir Allah. Apa kita lah, maknanya
Ni musila ni zaman sekarang ni, COVID, banyak penyakit. Jadi kita tak minta pun, tak ada orang nak pun. Susah nak buat kerja, kena SOP, kena PKP, macam-macam lagi. Tak ada siapa-siapa nak. Tapi kita tahu, kita tahu bahawasanya inilah apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Ujian bagi orang mukmin. Kita orang mukmin, ini adalah ujian bagi kita untuk akad martabat kita. Tapi dengan syarat kita sabar, kita kira pahala, dan kita tahu ini daripada Allah. Kita tak mecak, tak marah. Tak mecak, tak marah. Nisbah kepada apa yang dikenakan kepada kita tu. Arifan, law waqa bihi fa bi takdirillah wa in sarafa anhu fakadzalika. Kalau tak kena apa begitu juga, itu takdir Allah Taala. Habis kita bersabar, kita bersabar. Wa huwa ghairu mutadajjirin law waqa bihi mu'tamidan ala rabbih fi hali sihhatihi wa saqamihi. Sihat pun kita ingat ke Tuhan, sakit pun kita ingat kepada Allah Taala. Jadi adapun amma man lam yattasif, adapun mereka yang tidak bersifat bihadhihi sifat, dengan sifat-sifat ni, dia duduk pada tempat penyakit itu, tapi dia tidak bersifat dengan sifat ni. Dia tidak sabar dan dia tidak pegang bahawasanya itu daripada Allah. Dia tak khabar. Maka fa inna mafhumal hadisi annahu la yakunu syahidan. Kalau dia mati pun tidak dikira syahid. Maknanya syarat dia mesti sabar dan dia tahu bahawasanya ini adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Wa in mata bitta'uni, sekalipun dia mati sebab ta'un. Tapi sebab apa? Sebab dia tak nampak ini daripada Allah dan dia tidak bersabar. Tak harapkan pahala daripada Allah. Al-hadithu rawahul Bukhari fi kitab at-tibb. Babu ajri sabiri bitta'uni. Afad al-hadithu qala Ibnu Allan, berkata Ibnu Allan, idza kana qasdul mu'mini thawaballahi wa raja'a maw'udihi, apabila qasad seseorang mukmin tu berniat mengqasadkan pahala daripada Allah dan mengharapkan janji baik daripada Allah, wa 'arifan, dan dia tahu annahu law waqa'a, bahawasanya jika berlaku bihi at-ta'unu, yakni jika berlaku law waqa'a bihi, yakni bihadzal abdi lah, jika berlaku padanya dia kena ta'un, fa bi takdirillah, dia kena penyakit ni, maka itu adalah dengan takdir Allah. Yakni fa wuqu'uhu bi takdirillah, maka berlakunya itu adalah dengan takdir Allah. Kemudian wa in surifa anhu, jika dia dipalingkan daripadanya, yakni dia tak kena penyakit itu. Wa in surifa anhu fakadzalika, maka begitulah juga, ini fa bi takdirillah juga. Wa huwa ghairu mutadajjirin law waqa'a bihi, dan hadzal abdu ghairu mutadajjirin, tidak rasa gundah, tidak mecak, tidak kecewa, law waqa'a bihi, jika berlakulah at-ta'unu bihi, bihadzal abdi, jika berlaku ta'un tu pada dia, dia tak mecak. Mu'tamidan ala rabbih, hal keadaan hati dia sentiasa berpegang pada Tuhan dia, fi hali sihhatihi wa saqamihi, pada sihatnya, sihati hadzal abdi wa saqamihi wa saqamil abdi, ketika dia sihat ke, ketika dia sakit ke, dia tetap berpegang pada Allah. Kana lahu, maka adalah bagi dia ajrus syahidi, pahala orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. As-sabiru, kemudian as-sabiru fit ta'uni, orang yang bersabar pada ta'un, yakni pada tepat ta'un. Pada tepat ta'un ni, dia duduk pada tepat ta'un, dia bersabar. Au ayyi maradin yushbihuhu, ataupun mana-mana penyakit yang sama sepertinya. Yushbihu at-ta'un, ataupun mana-mana penyakit yang sama seperti ta'un. Ya'manu min fatanil qabri, dia akan aman. Dia akan aman daripada fitnah kubur. Dan setengah nuskhah fitnatil qabri, dia akan aman daripada fitnah kubur. Kemudian alal insani idza waqa'at ta'unu fi baladi huwa fiha, dan wajib semestinya ke atas seseorang manusia ni, idza waqa'at ta'unu, bila berlaku ta'un, penyakit ta'un ni, fi baladin,
pada satu-satu negeri, huwa al-insan fiha fil baladi, pada negeri ini, alla yakhruja minha minal baladi, maka janganlah dia keluar daripadanya, daripada minal baladi, daripada negeri ni. Kaila, supaya tidaklah yang kulal adwa, tidak berpindah-pindah penyakit itu, ila ghairiha, kepada selainnya, ghairil baladi allati huwa fiha minal baladi, daripada ila ghairiha, kepada selainnya daripada negeri yang dia duduk, itulah. Wal hadisu, maka hadis ini dalilun alal akhzi bimabda'il hijri sihhi, maka hadis ini adalah dalil apa dia, ke atas kita kena ambil asas kuarantin lah. Al-hijri sihhi ni kuarantin dah. Alal marda al-musabina bil amradis sariyati, ke atas pesakit-pesakit yang kena, yang diuji, yang dikenakan dengan penyakit-penyakit asariyah yang berjalan, yang berjalan. Kemudian la yaktasiru ajrus syahidi ala man qutila fil jihad, tidak terhad pahala orang mati syahid ni ke atas mereka yang dibunuh pada jihad, di medan perang tu. Cuma mereka tu disebut sebagai orang syahid dunia, dan orang syahid yang pahala lebih pada kita lah, lebih daripada orang hak mati sebab beranak mati, yang dikira juga syahid. Kemudian wa innama, dan hanya saja yashmalu, merangkumi juga, yang yashmalu ajrus syahidi unasan kathirin, bahkan merangkumi juga pahala orang mati syahid ni ke atas manusia yang ramai. Minhum al-mat'unun, di antaranya adalah orang yang kena penyakit ta'un, ataupun orang yang berada pada tempat penyakit ta'un tu, wal ghariqu, orang yang tergelar, dia orang yang mati lemah, wan nufasa'u, dan juga orang yang nifas, orang yang mati sebab beranak di antaranya. Kemudian inna ma warada fi hadzal hadisi, ni tak ada dalam PDF ni. Inna ma warada fi hadzal hadisi min da'watil musabi ila sabri, sesungguhnya apa yang warid dalam hadis ini adalah seruan kepada orang yang dikenakan penyakit ni ila sabri, supaya bersabar, wal mukusi, dan tetap fil baladi, pada negeri, la yatanafa. Seruan ini la yatanafa, tidak menafikan ma'al akhdhi bi asbabil wiqayati wal mudawati, walaupun kita kata kena sabar dan kena duduk pada tempat tersebut, jangan tubik luar negeri, tetapi tidak menafikan ma'al akhdhi bi asbabil wiqayati wal mudawati, bukannya duduk tunggu cokoh mati saja, bukan, tapi tidak menafikan mengambil usaha, mengambil sebab untuk berubat. Faqad warada anhu sallallahu alaihi wasallam tadawaw ibadallah, kerana bahawasanya warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadawaw ibadallah, Nabi kata berubatlah kamu wahai hamba Allah. Kemudian as-sabru 'alal maradi dalilur ridha bil qada'i wal qadri wa huwa min kamalil imani. As-sabru 'alal maradi, maka sabar di atas disebabkan kesakitan itu, dalilur ridha bil qada'i wal qadari, dalil redha dengan qada dan qadar. Wa huwa min kamalil iman, maka hadza sabru min kamalil iman, sabar ini daripada kesempurnaan iman. Hadis 34, wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baginda bersabda, innallaha azza wa jalla qala, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, iaitu hadis kursi, iza talaitu abdi, yani iza amaltuhu muamalatal mubtali ay al-mukhtabiri. Iza batalaitu abdi ay amaltuhu muamalatal mubtali ay al-mukhtabiri,
apabila aku uji hamba aku. Maka al-ibtila. Ibtila di sini yusta'malu fil khairi wasyarri. Bila kita kata ibtila, bala ni walaupun bunyi macam benda yang tak baik, benda yang buruk, tapi sebenarnya al-bala al-ibtila yusta'malu fil khairi wasyarri, digunakan pada benda yang baik, pada benda yang buruk. Boleh. Kalau kita kata Tuhan bala kepada orang-orang yang buat maksiat, itu fil syarri. Tuhan bala kepada orang mukmin, itu adalah fil khairi. Maknanya Tuhan bala dengan maksud Tuhan bagi ujian untuk akad martabat mereka. Jadi boleh yusta'malu fil khairi wasyarri, tidak ada masalah. Idza batalaitu abdi, bila mana aku uji, ikhtabartu, bila mana aku uji hamba aku bihabibataihi, dengan dua kekasihnya. Dua kekasih ni maksud dua butir mata. Makna dia ni dibutakan mata dia. Dah, dibutakan mata dia. Itu maksud bihabibataihi. Fasabara, maka dia sabar. Sabar sebab Tuhan tak ambil penglihatan dia, lalu dia sabar. Dah, fasabara yani ala faqdihima. Dia sabar di atas kehilangan mata dia tu, muhtasiban li ajrihima, mudakhiran lahu indallah. Yani dia sabar di atas luput mata penglihatan dia tu, dan dia kira pahala di atas kerana kesabaran dia tu. Awattuhu minhumal jannata, maka aku akan gantikan dia, awattu abdi minhuma, yani badalahuma, ganti kedua-dua mata tu al-jannah, tu ganti dengan syurga. Dah. Yuridu ainaihi, yani yuridu ini fil hadis, menghendaki oleh Nabi SAW dalam hadis qudsi ni, ainaihi, yani dua mata dia. Kerana apa disebut mata? Khassahuma bidzalika, dikhususkan mata ni di annahuma ahabbul a'dha'i lil insan, kerana mata ni anggota yang paling manusia saya. Kalau tak ada tangan, teh lagi dah. Walaupun teh pun tapi tidak serupa dengan kita tangan lah. Tapi bila tak ada mata ni jadi susah. Kalau linga pekak pun boleh tengok lagi, boleh pergi jauh lagi. Tapi kalau tak ada mata, berasa susah, paling susah. Maka sebab mata ni anggota yang paling manusia saja. Maka kalau Tuhan ambil kedua mata tadi, dia bersabar, maka Tuhan balas dengan syurga. Sebab itulah dia khususkan mata. Apa rawahul Bukhari, al-hadis rawahul Bukhari fi kitabil marda. Hadis ni riwayat Imam Bukhari dalam kitabil marda, babu fadli man zahaba basaruhu, kelebihan mereka yang hilang penglihatan dia. Apa adalah hadis? Hadis ini memberi faedah kepada kita, khassan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ainaini bihadzal jazai. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan kedua mata ni bihadzal jazai, dengan balasan ini, li'annahuma li'annal ainaini, kerana kedua-dua mata ini ahabbu a'dha'il insani ilaihi, kerana kedua-dua mata ini anggota yang paling manusia kasihi di sisinya, di sisi manusia, ilaihi ilal insan. Al-jannatu a'zamul 'iwad, maka syurga itu adalah balasan yang paling besar. Li'anna tamattu'a bil basar yafna bi fana'id dunya, kerana tamat bersuka-suka dengan pandangan ni hilang, dengan hilang dunia. Wa amat tamattu bil jannati fabaqin daiman, adapun bersuka-suka mengambil nikmat di syurga nanti, fabaqin daiman, sentiasa kekal selama-lamanya. Ibtila Allahi li'ibadihi la yakunu an naqsin fi ilmihi ta'ala. Tuhan uji manusia ni, dan uji Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, li'ibadihi, li'ibadillah, la yakunu an naqsin, tidak adalah ia hadzal ibtila ni an naqsin, bukanlah ujian ini daripada Tuhan tidak tahu, kurang tahu, naqsin fi ilmihi ta'ala, wa inna ma, hanya saja liyazhara lil abdi sabruhu, hanya saja Allah Ta'ala nak zahirkan bagi hamba kesabarannya, sabruhu, sabrul abdi, ala ma batalahu bihi, di atas barang yang Allah Ta'ala uji akan dia, akan al-abda bihi, dengan apa yang Allah Ta'ala ujilah, bihi bi ma ibtalahu Allah. Wa yakunul ajru, dan adalah pahala itu ala qadri masyaqqati, di atas kadar masyaqqah, kadar kesusahan.
Hadis 35, wa an Atha ibni Abi Rabahin, daripada Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ni dia hidup selama 80 tahun. Dia meninggal 114 Hijrah dan kata qil 115 Hijrah. Qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Telah berkata kepada aku oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ala urika mra'atan min ahlil jannati. Beliau kata, ala urika, ala ni adatun ardin budi abiha liyatawajjah as-sami'u lima ba'daha. Huruf dipanggil huruf nak bagi perhatian, dimulakan dengan huruf ini, liyatawajjah as-sami'u. Tidakkah munak kau kalau aku tunjuk perempuan daripada ahli syurga? Maknanya orang yang mendengar dia akan tarik perhatian. Itu maksud adatun ardin budi abiha liyatawajjah as-sami'u lima ba'daha, lima ba'da hadhil adati. Tidakkah kamu nak sekiranya aku perlihatkan kamu imra'atan? Ibn Abbas sebut kepada Atha bin Abi Rabah ni, aku tunjuk seorang perempuan min ahlil jannati, perempuan yang daripada ahli syurga. Maka fakultu, lalu kata Atha bin Abi Rabah, fakultu bala, maka aku kata bahkan, naklah, tunjuklah siapa dia. Qala, kata Ibnu Abbas, hazihil mar'atu sauda'u, perempuan ni, perempuan sauda, perempuan hak gelap ni, ismuha Su'airah wa kunyatuha Ummu Zufar, nama dia Su'airah. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, datanglah ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu dia berkata, faqalat, yani qalat mukhbiratan amma nazala biha. Dia royak, yani dia kata dia hal keadaan dia royak kepada Nabi apa yang kena kepada dia. Apa yang kena kepada dia. Dia ni kena sakit sawal. Inni usra'un, dia kata aku ni usra'un, penyakit sawal. Wa inni atakasyafu, maka aku ni atakasyafu yang kasyifu ba'du badani minas sar'i. Maknanya bila penyakit sawal ni dia jadi mengamuk sikit, jadi babak sikit, maka kadang-kadang terbuka aurat. Itu maksud dia. Wa ini atakasyafu, maka bila terbuka aurat tu dia berasa malulah. Fad'ullaha ta'ala li, maka dia kata, maka Rasulullah, tolonglah doa kepada Allah Ta'ala bagi aku ni. Yang ni biraf'i sar'i an-nasyi'i anhu at-takasyuf ni. Yang ni dengar bahawasanya tu hakak lah sawal yang menyebabkan terbuka aurat aku ni. Qala, ini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi kata, in syi'ti sabarti walakil jannah. In syi'ti sini kita boleh pakai gini. In syi'ti sabarti. Sabarti tu jadi maf'ul kepada sya'a. Jawab syarat dia mahzuf. In syi'ti sabarti, jika kamu nak kamu bersabar, fasbiri, tak, maka hendaklah kamu bersabar, walakil jannah. Maknanya fasbiri itu mahzuf, ataupun boleh juga sabarti itu jadi jawab kepada in syi'ti. Syi'ti itu fi'il syarat, sabarti itu jawab syarat. Yani tapi maf'ul kepada syi'ti itu mahzuf. Tak. Yani in syi'ti jazilal ajri, yani jika kamu nak jazilal ajri, pahala yang banyak, sabarti, jawab kepada fi'il syarat tu, nescaya kamu bersabar, walakil jannah, boleh dua-dua lah. Maka jika kamu nak, yani pahala jazilal sawabi, pahala yang banyak, sabarti, nescaya hendak kamu bersabar, hendaklah kamu bersabarlah, walakil jannatu, dan bagi kamu al-jannah. Bagi kamu al-jannah, hasil daripada sabar lah. Hasil daripada sabar tu kamu akan dapat syurga. Wa in syi'ti, dan jika kamu nak, da'autullaha ta'ala an yu'afiyaka, aku boleh berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala memulihkan kamu. An yu'afiyaki. Faqalat, lalu bila dia dengar syurga ni, bila dia kata kalau sabar boleh syurga, maka ini dhaman daripada Nabi kepada dia lah. Kalau kamu sabar boleh syurga, maka kalau dia sabar tak boleh syurga. Faqalat, bila dia dengar syurga tu, yani faqalat mukhtaratan lil bala lah, asbiru, aku akan sabar. Ini asbiru ala sar'i. Asbiru ala sar'i, aku akan sabarlah nyakit ni. Tak apalah, biar aku kena nyakit ni je. Mu tak payah doa. Tapi nak doa pun tak ada masalah.
Tak, tapi dia kata sebab bila bunyi syurga tu, sabar tadi, maka dia kayak ke Nabi, aku sabar. Faqalat, tapi dia kata sebab, tapi kalau dia menyakit sawai ni, bila dia mengamuk menyebabkan terbuka aurat, dia minta dengan Nabi. Faqalat, tapi dia kata inni atakasyafu. Yani aku ni terbuka aurat kadang-kadang bila mana kena sawai ni. Sebab tutup aurat itu adalah disuruh oleh Allah Ta'ala. Jadi dia nak juga biar tertutup aurat walaupun ada penyakit tadi. Maka dia minta dengan Nabi, pada Allah alla atakasyafa. Maka berdoalah, hai Rasulullah, kepada Allah alla atakasyafa, supaya aku ni tidak terbuka aurat ketika aku kena penyakit tu. Fada'alaha, maka Nabi berdoalah bagi dia. Maka dia adalah min ahlil jannah biwa'dis sadiqil masduq. Maka sebab itulah dikatakan dia ni ahli syurga. Sebab Nabi sebut direct kepada dia, kalau mu sabar boleh syurga. Maka bila dia sabar dia boleh syurga. Sebab itulah Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas kata, hadhihi imra'ah min ahlil jannah, perempuan ini daripada ahli syurga. Al-hadithu rawahul Bukhari fil marda babu fadli man yusra'u minar rih. Wa muslimun fil birri babu thawabil mu'min fima yusibuhu. Afadal hadis as-sabru 'alal bala'i fid dunya yurithul jannata. Maka sabar di atas bala, di atas ujian, di atas kesakitan yang kita alami itu yurisul jannah, memberikan kita syurga. Kita akan dibalasi syurga, mewariskan syurga. Ilajul amradi bid-du'ai, kemudian ilajul amradi bid-du'ai, maknanya minta berubat penyakit dengan doa. Minta di antara usaha kita nak ubat penyakit ni adalah dengan doa di antaranya. Tapi walil tija'us sadiqu ilallahi naji'un ma'a ta'atid dawa. Maka doa, bila Nabi dalam hadis ni, bila Nabi berdoa, Nabi berdoa kepada perempuan ni pun, ilallahi naji'un ma'a ta'atid dawa, mana terjadi terhasil serta ta'atid dawa, serta kena makan ubat juga. Maknanya walaupun kita minta doa, tapi kita kena juga buat usaha makan ubat dan sebagainya. Maknanya di samping berdoa, kena juga usaha. Kemudian al-akhdhu bil azimati afdalu minal akhdhi bil rukhsati. Mengambil benda yang azimah itu lebih afdal daripada mengambil benda yang rukhsah. Azimah ni maknanya hak Tuhan bagi asal kepada dia itulah. Maknanya penyakit tadi itu adalah azimah. Afdalu minal akhdhi bil rukhsah idza wajadal insanu, apabila manusia itu mendapati fi nafsihi, pada diri dia, qudratan ala tahammuliha, kemampuan untuk menanggungnya, tahammulil azimah. Wa kana lahu fiha mazidun fil ajri, dan adalah bagi dia padanya, pada azimah, mazidun minal ajri, pertambahan daripada pahala. Macam kita puasa bulan Ramadan lah. Bila mana kita puasa bulan Ramadan, itu adalah azimah bagi orang bermusafir. Tapi orang musafir, dia boleh berbuka puasa, ada rukhsah. Tapi kalau diambil yang azimah, dia tetap berpuasa di bulan Ramadan ketika bermusafir, itu yang lebih baik. Tapi kalau dia nak berbuka, tidak ada masalah. Cuma yang lebih baik, dia tetap berpuasa jika dia ada kemampuan. Tapi kalau siapa letih, siapa nak pesel, siapa nak mati, maka ambil rukhsah lah, kena buka, pakai wajib berbuka. Kalau siapa mudarat, boleh bagi mudarat. Itu sebagai satu contoh azimah dengan rukhsah, macam puasa tadi lah. Kemudian hadis yang ke-36 yang terakhir untuk hari ini, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ka'anni anzuru, seolah-olah aku ni melihat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahki nabiyyan minal anbiya, nabi ni cerita mengenai seorang nabi. Yahki nabiyyan minal anbiya'i, kena kepada nabi ni. Seolah nabi ni menghikayatkan seorang nabi daripada para nabi. Maknanya sebuah ujian. Nabi ni diuji serupa dengan
serupa dengan seorang nabi daripada nabi-nabi dulu. Dia kata maksud nabi yang di sini warada an Abid bin Amr al-Laitsi anna hadzal nabiyya huwa Nuh alaihi salam. Itu Nabi Nuh alaihi salam dah. Wa qala al-Qurtubi inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa al-haki wal mahki. Kata Imam Qurtubi, sesungguhnya yahki nabiyan, nabi hok menghikayatkan cerita, tapi sebenarnya yang dihikayatkan pun sebenarnya Nabi Muhammad juga cerita dia lah, sebab dia juga diuji dengan dahsyat dan bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada umat baginda. Aku tengok Nabi ni dah menghikayatkan seorang Nabi daripada Nabi-Nabi salawatullahi wasallamuhu alaihim. Darabahu qaumuhu fa'adamauhu. Ni bagaimana kita tengok Nabi ketika berdakwah di Taif. Telah di perang Uhud, dalam peperangan Uhud, bagaimana Nabi sampai berdakwah. Darabahu qaumuhu, telah memukul akan dia hadzal nabi al-mahki qaumuhu, oleh kaum dia fa'adamauhu, lalu sampai berdakwah. Lalu sampai menyebabkan mereka ni buat sampai darah. Fa'admauhu hadan nabi. Darah sampai nabi ni bila mana dipukul oleh kaum dia. Wa huwa yamsahud dama, bila mana darah maka nabi ni dia sapu darah an wajhihi, daripada muka dia, tak titik, tak ada titik tanah. Wa huwa yaqulu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa, berkata, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan kaum aku, sesungguhnya mereka ni tidak tahu. Mereka tak tahu. Maka ada beberapa fawaid dari hadis ni, di antaranya adalah annahu masaha damahu, bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia sapu darah dia ni sebab apa? Li alla yusibal ardh, supaya darah tadi tak mengalir bumi, tak titik bumi. Sebab kalau titik bumi fayahillu bihimul bala, maka nescaya ketuga bala di tempat hak darah Nabi titik disebabkan kaum dia pukul dia. Kemudian Allahumma ighfir li qaumi, yang Nabi doa ni Allahumma ighfir li qaumi, dan annahu qabala jahlahum bi fadlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia membalas kejahilan kaum dia dengan lembut dia, dengan kurnia dia. Fada'alahum bil ghufran, lalu dia doa dengan kemaafan. Tapi wal muradu bil ghufran, ghufranu dzambi tilkal jarimati minhum. Tapi hak Nabi doa maafkan mereka ni, yakni maafkan daripada dosa hak kaum dia dok buat tu lah. Kaum dia dok buat tu maksudnya. Iaitu kaum dia pukul dia tu. Jadi dia minta supaya Allah Ta'ala ampunkan tindakan dan kesalahan yang dibuat, yakni pukul tersebut, dipukul Nabi tu. Itu maksud ghufran yang Nabi minta, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Muttafaqun alaih. Hadis ni muttafaq alaih. Hafadal hadis, hadis ni memberi faedah pada kita, sabrul anbiya'i wa tahammuluhum, kesabaran para nabi, wa tahammuluhumul adza, dan kesanggupan mereka menanggung kesakitan fi sabili tablighi da'watihim, di jalan, pada jalan menyampaikan dakwah linnasi, kepada manusia. Min akhlaqil anbiya'i, di antara akhlak para nabi, muqabalatul jahli bil ghufrani wal musamahati. Nabi balas, mana balas kejahilan dengan kemaafan dan tolak ansur. Adamu muamalatil jahilina, yakni kita di antaranya adalah, di antara pengajaran lagi, kita jangan bermuamalah, berperangai seperti perangai orang jahil. Manakala kita berdepan dengan orang jahil, adamu muamalatil jahilina bimisli a'malihim. Kalau jenis orang cari balas dengan kita, jangan pula kita buat cari balas supaya dia juga. Maknanya kita jangan berdepan dengan seseorang yang nak cari balas dengan kita, cari keburukan untuk kita, kita balas dengan buruk juga. Jangan. Adamu muamalatil jahilina bimisli a'malihim. Maknanya jangan berperangai seperti orang yang jahil. Tidak bermuamalah dengan orang jahil ni dengan seumpama perangai mereka. Kemudian at-ta'assi bi akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni mengikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tahammulil adab,
dalam menanggung kesakitan, menanggung kepayahan, sabar. Faqad syajja wajhuhu. Ini syaqqa wajhuhu. Maka muka Nabi ni pecah dalam peperangan Uhud. Tak. Dan ketika Nabi berdakwah, kaum masyarakat masa tu pekam batu pada Nabi, wasalad damu minhu, dan mengalir darah daripada baginda yauma Uhud, pada hari Uhud, pada peperangan Uhud. Walam yazid ala anqala, dan dia tidak lebih di atas bahawa dia berkata, dia wayak gini je, tak lebih pada tu. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan kaum aku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Dalil kepada kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di setakat itulah untuk pagi ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nusina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.